العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا نافعا وفهما مستقيما وهداية نصوص. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك وانصر أنت الأمن والهم الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا رحمتك وعلينا رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم لا نفعنا في الدارين. Sekian. Dan jika mendirikan sultan akan seorang dengan sentiasa bang pada satu tempat, maka disyaratkan hendaklah ia lelaki lagi akil balik, lagi kepercayaan, lagi mengetahui ia akan waktu. Dan jika mendirikan sultan, yakni melatih. Mendirikan, yakni melatihkan. Dan jika mendirikan sultan, yakni melatihkan oleh kerajaan. Dan jika mendirikan sultan, maknanya melatih oleh kerajaan akan seorang mendirikan tu dengan sentiasa bang. Maknanya tugasan dia tu ialah azan pada satu tempat. Jadi macam sekarang lah, Bilal, kerajaan latihkan seorang untuk jadi Bilal di satu-satu masjid. Maka disyaratkan hendaklah ada ia seorang yang dilatih oleh kerajaan tu, lelaki lagi akil balik, lagi kepercayaan, maknanya orang sikah. Lagi mengetahui ia akan waktu. Maksud dengan mengetahui dengan waktu ni maknanya dia pandai tengok alamat untuk nak tahu kata waktu itu masuk ke belum masuk. Maknanya kalau masuk zuhur, sebab zaman dulunya tidak ada jam, maka nak tahu masuk waktu dengan tengok matahari, tengok bayang matahari. Nak tahu masuk waktu asar pun tengok matahari, tengok bayang matahari. Nak tahu waktu maghrib pun kena tahu kata matahari dah jatuh ke belum jatuh. Alamat kata masuk waktu insya-nya di mana mana tandaan kata masuk waktu subuh, dia kena tahu. Jadi maknanya kalau sekarang senanglah kita berpegang di atas jam, beriktimad di atas jam. Tapi kalau zaman dulu tidak ada jam, maka kena tahulah cara nak tahu masuk waktu zuhur, tengok di mana. Itu maknanya dia mengetahui akan waktu. Dia tahulah kata bila masa waktu solat satu-satu daripada 5 waktu tu bila masuk, dah masuk ke belum masuk. Itu syaratnya begitu. Jadi maknanya tidak sah
dengan maknanya haram bagi orang yang jadi kerajaan melatihkan seorang yang tidak cukup sifat yang tersebut. Kalau seorang itu walaupun dia dah akil orang lelaki dan akil balik tetapi tidak siqah, tidak kepercayaan, maknanya orang fasik masalan. Kalau orang fasik, maka haram dah di atas raja itu, kerajaan itu melatihkan orang yang fasik. Sebab azan ni ialah nak memberitahu kepada orang dengan masuk waktu. Maka tak dapat tidak orang sikah yang diput kepercayaan. Kalau orang fasik tak diterimakan khabarannya. Begitu. Lepas tu dimaksud dengan kata lagi kepercayaan. Kepercayaan tu maknanya bahasa Arab kata orang sikah. As-siqatu. Orang sikah artinya orang adil dalam bab riwayat. Adil dalam bab riwayat maknanya nak keluarkan orang yang fasik. Maknanya kalau fasik tak diterimakan. Tak boleh nak latih. Haram bagi atas kerajaan latihkan orang yang fasik. Lagi pula selain pada itu dia ada kepandaian, dia ada ketahuan, ada ilmu tentang waktu sembahyang. Bila masuk waktu zuhur dia dapat tahu, dia tahu. Dan tengok matahari takat mana, tengok alamat di mana. Seperti lagi akan datanglah dalam bab lagi akan datang bab pada menyatakan waktu sembahyang. Kenapa nak syaratnya begitu? Kerana yang demikian itu wilayah, maka disyaratkan ahli baginya bagi wilayah. Kerana demikian itu mendirikan sultan akan seorang tadi. Mana melatih oleh kerajaan akan seorang ambil tugasan jadi Bilal nanti azan pada suatu tempat, itu masuk dalam bagai wilayah. Masuk dalam bagai wilayah. Maka apabila kata masuk dalam bagai wilayah, maka disyaratkan ahli baginya. Disyaratkan seorang tu jadi ahli, jadi layak untuk nak berwilayah. Dia wilayah ni seperti bukan wilayah negeri itu, bukan. Maknanya masuk dalam bagai rentahan. Masuk dalam bagai rentahan. Rentahan pemerintah. Seperti katanya apabila nak kahwin, apabila seorang bapa nak kahwinkan anak, apabila seorang bapa nak kahwinkan anak perempuan dia, maka dia tu jadi wali. Dia itulah jadi wali, maknanya ada wilayah kat dia. Ada retahan pada dia. Jadi bapa ada wilayah pada anak perempuan, wilayah pada nikah. Maka syaratlah bapa itu kena jadi ahli bagi wilayah, mana orang yang layak untuk berwilayah. Sebab itulah kalau bapa tu walaupun bapa sekalipun, tetapi kalau bapa tu orang fasik, tidak sah mengkahwinkan akan anaknya, akad nikah anak dia tu tak boleh. Apabila dia sendiri tu tak boleh, nak wakil ke orang pun tak boleh juga. Sebab nak kahwinkan anak tu masuk dalam bagai wilayah. Wilayah yang kata bapa tu wali. Wali tu wilayah ni lah. Mana peringkat dia tu wilayah, diri dia tu wali. Diri bapa tu wali, peringkat dianya ialah wilayah, sebab maknanya dia tu yang memerintahkan kerjaan anak dia. Maka syaratlah di bapa tu nak ada sifat wilayah.
Kena layak bagi jadi wilayah, bagi ada wilayah. Sebab tu bapak kalau fasik, maka tidak jadi ahli, tidak layak untuk nak dapat wilayah. Sebab tu dia tak boleh nak kahwinkan anak dia. Maka di sini pun dengan sebab dilatih oleh kerajaan, maka masuk dalam bagai wilayah. Dialah menguruskan, seorang tadilah menguruskan kerjaan azan. Maknanya kerjaan azan di masjid ini dalam retahan dia. Maka tak boleh nak dapat wilayah, melainkan orang yang layak, orang yang ahli. Setengah daripada syarat nak dapat kelayakan jadi wilayahnya ialah orang kepercayaan. Jangan orang fasik. Begitu ya. Jadi maknanya begitu juga masalah apabila kerajaan latihkan seorang jadi qadi, pun masuk dalam berbagai wilayah juga. Maka tak boleh nak latih, haram bagi kerajaan latihkan seorang fasik jadi qadi. Itu syaratnya begitu ya. Dan seterusnya, dan sunat disegerakan pada qomat. Dan sunat disegerakan pada qomat dengan tiada nyaringkan suaranya. Dan pada bank itu dengan tartil. Dan disunatkan disegerakan pada qomat. Jangan lama sangat di antara azan dengan qomat. Jangan terlalu lama masa di antara azan dengan qomat tu, jangan terlalu lama. Bahkan sunatnya bagi segerakan. Tak, salah. Bukan. Dan sunat disegerakan laju pada qomat. Salah, bukan mana cepat. Itu lepas azan, jangan lama kena qomat, bukan maksud itu. Salah. Salah ingat. Dan disunatkan, dan sunat disegerakan pada qomat. Segera ni maknanya cepat sebutan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Begitu. Itu dipanggil segera. Itulah yang kita dengar orang qomat sekarang, bunyi sibuk ya kan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna begitu. Dah ada satu nafas. Begitu. Segera maknanya begitu ya. Bukan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu. Dia tak nak itu, nak segera, lajukan. Sebutan iqamat tu nak dilajukan. Begitu ya. Dan disunatkan dan sunat disegerakan pada qomat dengan tiada menyaringkan suaranya. Suara qomat, tak nak nyaringkan sangat. Jangan nyaring semacam azan lah. Dan pada bank itu dengan tartil. Ini sunat bank dengan tartil. Jadi kalau bank tu dengan tartil, yakni tartil tu panjang kalimah. Jadi tarik panjang. Jadi yang orang azan, orang qomat sekarang tu dah kena cara lah tu. Sebab azan tu Allah, panjang suara dia kan. Tu tartil pada bank. Tapi qomat jangan Allahu Akbar. Jangan begitu. Nak lajukan. Kerana disudah.
disuruh. Kerana disuruh yang demikian itu di dalam riwayat Hakim. Maknanya itu adalah perkara yang disuruh oleh Nabi SAW mengikut hadis yang diriwayat oleh Hakim An-Naisaburi. Jadi mana Nabi suruh, maknanya segerakan pada iqamat, pada qamat dan tartilkan pada bang pada azan, itu adalah perkara yang disuruh oleh Nabi SAW. Sebab itulah disunatkan. Jadi maknanya orang-orang sekarang tu betul lah tu, azan lanjutkan. Dia panggil tartil, qamat tu dia cepat. Begitu. Dan kerana bahawasanya ni atas pada kerana disuruh. Jadi kenapa disunatkan bersegera laju cepat pada qamat, lanjut panjang tartil pada azan, dan kerana bahawasanya bang itu menyeru orang ghaib. Sebab azan tu kerana bahawasa bang azan itu menyeru orang ghaib, mana orang yang tidak ada di tempat, orang yang tidak ada di tempat azan, tempat jemaah, cepat jemaah. Kerana azan itu kerana bahawasa bang azan menyeru orang yang ghaib. Ghaib ni maknanya tidak ada di tempat berjemaah. Kan Bilal kan, ghalibnya Bilal datang masjid untuk nak azan, waktu itu orang tidak hadir lagi ke masjid, ke surau kan. Biasanya belum hadir lagi lah, belum datang lagi lah kepada masjid kan, kepada surau. Maknanya orang ghaib, maknanya di masjid tu tidak ada. Bukan mana hilang, tak tahu ke mana pergi. Bukan ghaib mana begitu. Bukan kata hilang, lenyap, tak tahu ke mana pergi, bukan. Maknanya azan tu tujuan dianya nak panggil, menyeru, nak panggil orang yang tidak hadir pada tempat berjamaah. Sebab ketika itu ghalibnya biasanya ada kat rumah masing-masing, artinya ada tempat bekerja masing-masing. Tak datang lagi lah di masjid di surau. Maka ketika azan tu maknanya tidak ada siapa hadir di tempat jemaah lagi. Maknanya itulah mana kata ghaib. Maka yang layaknya dengan tartil. Maka layaknya untuk nak panggil orang yang ghaib daripada tempat berjemaah itu, orang yang belum hadir di tempat jemaah itu, layaknya ialah tartil. Jadi panjangkan. Sebab kita nak bagi panjang suara, nak bagi lanjutkan suara, nak bagi lama masa azan. Sebab orang yang duduk kat rumah tu ada-ada bukan nak perhati sangat pun, ada-ada tengah-tengah azan baru dia perasan, kata waktu dah, orang dah azan kat masjid. Lebih-lebih laginya zaman dulu azan dengan mulut saja. Tidak pakai mic, tidak ada alat membesarkan suara. Maka barangkali orang ada kat rumah tu, awal-awal azan tu orang tak perasan lagi. Sebab rumah tu bukan biasanya orang tu ada setengah tu nanti nak dengar. Ada setengah orang tu sibuk dengan pekerjaan dia, sibuk dengan simbang dan sebagainya. Maka nak bagi lanjut, bagi dia dapat perasan kata orang dah azan kat masjid, artinya kat surau. Dan qamat itu bagi orang hadir. Qamat ni untuk orang hadir. Hadir lawannya ghaib tadi. Hadir di sini lawannya ghaib. Orang dah datang ke surau, orang dah datang di masjid. Sebab azan, apabila azan orang pun datang ke masjid, tunggu nak mulai solat jemaah. Maka jadi qamat tu nak bagi tahu orang yang ada dalam masjid ini lah. Orang yang sudah datang tu nak bagi, kita ramai-ramai bangun. Begitu. Jadi tak payahlah kita nyaringkan suara, kita cepatkan pun dah boleh dah, sebab orang dah datang. Cumanya nak buka masa, nak bagi tahu kata nak mulai solat saja. Lagi pulanya nak beritahu orang yang hadir dalam tempatan itu saja, tempat dalam masjid, dalam surau itu.
Jadi sekadar nak bagi tahu orang yang ada dalam masjid ni ya. Tak nak bagi tahu orang yang gaib di rumah-rumah masing-masing tu, tak nak bagi tahu dah dengan qomat. Adapun azan nak panggil orang yang ada kat rumah masing-masing tu. Adapun qomat untuk nak bagi tahu kepada orang yang dah datang ke masjid, dah ada di masjid. Begitu. Maka layak dengan dia bersegera dan perlahan, mana lajukan, sebab orang dah datang tunggu nak solat kan. Tak elok lah, tak sesuai lah kalau kita panjangkan juga suara qomat, dan kita nyaringkan, kuatkan suara, jadi bising pula. Sebab ini bukan nak panggil orang jauh, nak panggil orang dekat. Lagi pulanya orang dah tunggu, lajulah, cepatlah. Begitu. Dan disunatkan pada bank itu menghimpunkan antara tiap-tiap dua takbir itu satu nafas. Ni yang kita dengar sekarangnya itu kena dengan cara tu sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi maknanya nak bagi himpunkan sebutan dua kalimah, dua kali takbir tu dengan satu nafas. Itu sunat. Kalau gini tak sunat lah. Menyalahi dengan sunat lah. Allahu Akbar. Berhenti. Allahu Akbar. Berhenti. Itu tak kena dengan cara sunat. Jadi yang sunatnya menghimpunkan antara tiap-tiap dua takbir itu satu nafas. Ini adalah sunat. Allahu Akbar, Allah. Begitu. Jadi sebab jadi maknanya takbir pada permulaan tu 4 kali takbir kan. 4 kali takbir maknanya 2 kali nafas. Jadi 2 kali nafas, dan yang belakang yang kat hujung tu 2 kali, maknanya kita sebut dengan 1 kali nafas, 1 nafas. Dan ditinggalkan yang lain serta dan ditinggalkan yang lainnya. Dan ditinggalkan, ini tinggal 1 nafas. Bukan. Dan ditinggalkan himpun. Dan ditinggalkan himpun yang lainnya lain daripada 2 takbir. Lain daripada takbir. Dan tinggalkan himpun yang lainnya lain daripada takbir. Maknanya kita tak himpun 1 nafas. Jadi asyhadu an la ilaha illallah 1 nafas. Asyhadu an la ilaha illallah 1 nafas pula. Jadi mana asyhadu an la ilaha illallah 2 kali bernafas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun 2 kali bernafas juga. Jadi maknanya naik sekali. Adapun takbir 2 sekali sebut. 2 sekali sebut. Mana 2 sekali bernafas. Maklumnya. Macam orang buat sekarang lah. Tetapi nak bagi tahu kepada orang jadi Bilal, orang yang muazzinnya tahu kata buat begini adalah sunat. Baru nak dapat pahala. Biasanya orang kita ni azan kena dah dengan cara sunat tu, tetapi dia tak tahu katanya ini adalah sunat. Itu masalahnya. Sebab biasanya dia dengar orang buat gini, dia tengok orang buat, dia dengar orang kata macam mana, dia kata begitu, dia buat begitu. Dia tak tahu kata benda tu adalah sunat, maka tak dapat pahala. Kita nak kena tahu kata ni sunat, sebab tu nak kena buat begini. Gitu ya. Kalau sebolehnya orang nak apabila dilatih jadi Bilal, apabila ambil tugasan jadi Bilal di mana-mana tempat, sepatutnya kena tahu. Sepatutnya kena belajar bab azan, bab qomat ni. Panjang juga tengok kita dah berapa hari dah tak selesai lagi bab azan dan qomat. Tu kalau sebolehnya kena khusus juga tu orang nak jadi Bilal tu. Khusus bab azan dan qomat.
Sebab kebanyakan tak tahu benda-benda gini. Yang dia buat kena dengan cara tapi terikut-ikut saja, bukan dengan sebab belajar. Jadi maknanya begitu ya. Takbir 2 kali 1 nafas, 2 kali takbir 1 nafas. Lepas tu yang lain 1 1 1. 1 kali 1 nafas, 1 kali 1 kali sebut 1 nafas. Serta disunat serta disakinkan ra yang pertama daripada keduanya, serta wakaf sedikit. Kalau Allahu Akbar, itu tak kena dengan cara lagi. Dah impun kan? Allahu Akbar, itu tak kena dengan cara lagi. Yang naknya ra akbar tu yang pertama sakin. Dan disakinkan haraf ra takbirnya yang pertama daripada dua takbir, serta wakaf sedikit macam kita buat saktah. Naknya begini, kalau katanya Allahu Akbar, itu dah himpun, tapi tak kena dengan disakinkan. Dia naknya begini, Allahu Akbar, sekejap berhenti. Allahu Akbar. Begitu. Kalau Allahu Akbar, itu pun tak kena cara lagi. Naknya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu maknanya sakinkan ra daripada ra yang pertama, ra takbir yang pertama. Jadi maknanya ra yang pertama tu jangan kita baca ra takbir yang pertama, jangan kita baca rullahu. Tak kena dengan cara sunat. Serta wakaf sedikit, mana berhenti sekejap. Wakaf yakni berhenti sekejap. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam Bilal Masjid Haram ya. Kenapa sunat? Kerana mengikut bagi warid, kerana mengikut perkara yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mengikut bagi warid, kerana mengikut perkara yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika tiada di sana disakinkan yang pertama, maka sekiranya kalau tak sakin, dia tak sakinkan ra, sakin tu mati, baris mati itu sakin. Kalau tak disakinkan, kalau tak nak kata Allahu Akbar, kalau tak nak kata begitu, kalau tak nak sakin, dia katanya maka jika tiada disakinkan dia kendra, maka yang terutama dibaris di hadapan ru. Allahu Akbar, nak dibaris di hadapan baris dhammah. Kalau tak sakin maka aulanya dhammahkan ra. Kata kil dibariskan dengan kata kil dibariskan kata kil baris di atas dengan dipindah
baris alif Allah kepada ra. Kalau orang belajar qiraat dia panggil baca dengan naqal. Kalau ada siapa pernah belajar ilmu bacaan qiraah tu dia panggil baca dengan nakal. Kalau nak bagi nampaknya, bayangkan dia asalnya nak kena sukun kan, sakin kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ra Allahu Akbar, ra akbar yang pertama mesti sakin. Lepas tu kalau kita nak bariskan juga, kena ambil baris Allah tu mari pindah di ra. Jadi Allahu Akbar, Allahu. Sebab Allahu Akbar, Allahu Allah. Tu baris tu mari letak di ra. Sebab ra asalnya sakin kan. Sebab ra sunatnya, ra akbar yang pertama naknya sunatnya sakin. Ra mengikut sunatnya ialah sakin, matikan. Jadi asal akbar, lepas tu kita ambil pindahkan baris yang ada pada Allah baris fathah tu, baris atas tu letak pada ra. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naknya kata kilnya barisnya begitu. Maknanya kata kil di baris atas. Kita katanya baris atas cara mana pula? Dengan dipindah baris alif Allah kepada ra-nya, ra akbar. Seperti baca Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal Iqra wa rabbukal akram. Lepas tu baris tu ambil letak di lam. Iqra wa rabbukal lepas tu ambil baris fathah saat itu dia letak di lam. Lepas tu jadikan alif saat itu hamzah wasal. Jadi Iqra wa rabbukal akram. Baca begitu. Panggil nakal. Baris nakal. Pindah. Dan yang lainnya daripada segala lafaznya. Dan yang lainnya lain daripada takbir, lain daripada Allahu Akbar, itu daripada segala lafaznya, maka sunat di bawah di maka dan yang lainnya lain daripada takbir, lain pada Allahu Akbar, daripada segala lafaz asyhadu an la ilaha illallah yang 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang 2 kali hingga seterusnya, maka sunat dibawa tiap-tiap satu kalimah dengan satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah, bernafas pula, bernafas. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, bernafas pula. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bernafas pula. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bernafas pula. Hayya 'alas salah. Begitulah. Dan sunat pada qomat menghimpunkan tiap-tiap 2 kalimah satu suara. Kita akhir di situlah. Dan sunat pada qomat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Maaf tadi jadi terlewat tertidur. Semangat.
malam tak boleh tidur semalam. Tadi lepas subuh tu jadi tertidur. Tak sedar.